Hai, saya nak tunjuk cara membuat thosai. Tapi sebelum cara membuat thosai tu, kita kena sediakan bahan adunan tu. Kita kena rendam, blend dan bagi dia semalaman jadi masam, tapai macam tapai. Dan baru kita boleh buat thosai. So sekarang pukul 1:30 petang. Saya nak rendam. So dalam pukul 6 ke 7 saya akan blend. So sekarang saya tunjuk kuantiti untuk buat thosai Okay, sekarang ada orang dia rendam asing-asing, tapi saya sekali je. Setengah cup measurement ni saya ambil ulun dia, urut dal, okay, ngam-ngam. Macam mana nak tunjuk? Okay, ini ulun dia half cup. Dan beras 1 cup. Dia punya ratio tu 1 cup beras, setengah cup ulun dia. So tadi setengah cup ulun, ni setengah cup kan. Saya ambil beras setengah, satu. So 1 cup beras, setengah cup ulun dia. Kita cuci bersih dan kita rendam. Sebelum rendam tu, masukkan halba. Kejap ya, saya tunjuk halba. Okay, saya masukkan 1/4 teaspoon. Okay, halba sekali dalam beras dan ulun ni. Kita basuh dan kita rendam. Okay, ni saya dah cuci bersih, rendam. Dia dalam 5 jam ke macam tu. Dan kita blend. Hai, tadi kita dah rendam dal, beras, halba kan. So ini rendaman yang dah kembang. Takut air tumpah. Jadi air terjun kat sini. Sekejap. Sorry. Okay, dah kembang. Sekarang kita kena tambah satu lagi bahan, iaitu satu lagi bahan dia ialah nasi yang dah masak. Ambil 1 tablespoon, membukit macam ni, masukkan dalam ni. Okay, sekarang kita boleh blend. 1 tablespoon membukit sikit Nasi ni penting untuk jadikan thosai kita fluffy. Okay, masukkan yang bahan rendam ni ke dalam blender biasa yang boleh campur blender air tu. Masukkan semua ni, blend. Air boleh guna air yang betul-betul cover bahan ni. Jangan terlebih sangat, nanti dah cair tak boleh nak buat apa. So betul-betul air dia cover adunan kita ni. Macam ni. Oh mak, why selalu jadi air terjun ni, kenapa? Sekejap saya
baru belajar guna landscape mode, so tak pandai sangat. Okay, ni ngam-ngam, nampak air dia, ngam-ngam tu saya guna. And then masukkan garam dalam bahan ni juga. Garam tu ikut cita rasa masing-masing lah. So saya guna half teaspoon garam. So kita blend. Blend dia mengambil masa yang lama. Sabar tu separuh daripada keimanan. So kita kena sabar dan blend. Semalam saya blend 5 kali, call mak saya, tanya okey ke, okey ke, okey ke. Mak saya kata boleh tak blend sampai 45 minit macam tu baru tanya. So dia dah fed up dah saya call banyak kali. So saya akan tunjukkan dia punya konsistensi atau macam mana dia punya adunan lepas blend. Sekejap. Jangan blend berterusan ya, nanti dia panas. Enjin blender tu akan panas. Kita stop blend macam tu. Okay? Okay, masa blend tu sentiasa blend, stop, kacau, and then sambung blend. Sebab takut tepung tu ada kat bawah dia blend, yang kat atas ni dia tak blend halus. Kalau you all nampak, saya tak tahu nampak ke tak, dia masih kasar-kasar lagi. Okay, dia kena halus mulus. Okay, blend lah. Okay, saya dah blend halus mulus. So sekarang ni baru first batch tau. Lama juga saya blend ni. Pastikan masa blend tu kacau ya. Sebab bila tengok kat atas ni nampak macam dah wow, halus. Tapi bila kacau baru kita tahu ada yang macam tak halus lagi. Nampak ke? Okay. Dah, okay. So, ambil bekas yang besar. Sebab kita nak simpan semalaman kat luar. So, ambil bekas yang besar, takut dia melimpah. Kalau ada macam orang lama ada macam pasu. Mak saya ada satu pasu yang khas untuk buat thosai tu. Kita tak ada. Maklumlah baru nak belajar masak pun. So kita masukkan dalam bekas ni. Dough yang sama untuk buat thosai dengan idli. Idli dia punya adunan kena pekat sikit. Thosai boleh cair. Tu je beza dia. Okay, ni first batch. Padahal satu cup je saya rendam ni. Sekarang saya nak masukkan second batch, nak blend. Okay, ni second batch saya. Saya dah habis blend. Saya rasa dough saya terlalu pekat. Ngam-ngam sangat letak air. Yalah, takut kan. Terus sekarang nak campur air, cuci dia. Okay. Okay, ni dough saya yang halus, mulus. Sekarang last step sebelum kita simpan dia. Simpan kat luar ya, semalaman kat luar. Yalah, sekejap. Macam mana nak masangkan dia.
okey kenapa tisu ni. Okey. Ialah ambil 1/4 teaspoon ibu roti, membukitlah ya, masukkan dalam ni. Dan kacau sajalah, kacau dia supaya dia ni. Tak payah aktifkan kat luar semua, tak payah, just masuk dalam ni je terus. Dan kita tutup dia semalaman. Maaf ya, periuk ni tak berkilat sebab lama tak guna. Musim PKP ni kedai banyak tak ada, tak jumpa sabun kuning. Okey, ni dah habis masuk ibu roti. Kita tutup dia, biar dia semalaman kat luar dekat tempat yang sejuk. Maksudnya tak letak aircon lah, letak kat dapur je, letak je tepikan. So kita tunggu esok dia akan berbuih-buih, and then kita boleh buat thosai dah. Hai, ni adalah adunan thosai yang dah fermented. Fermented tu maksudnya macam tapai lah, dah masam, dah tukar menjadi masam. So sekarang saya tunjuk macam mana cara nak buat thosai ni. Okey, saya nak tunjuk macam mana nak buat thosai. Sekarang ni non-stick pan. Kita ambil air. Bunyi dia tak memercik kuat, so maksudnya kepanasan tu dah betul. Ni adunan dia. Saya ambil satu sudu, tuang tengah-tengah dan pusing. Kalau api terlalu panas, dia akan melekat-lekat. Tak boleh nak pusing. Tadi saya dah buat dah. So saya pakai talian hayat. Call mak saya, kenapa tak jadi. Baru dia cakap pan saya ni terlalu panas. Sebab panas jadi macam ni. Ni semua jenis tak jadi ni. Tapi boleh makan. Cuma dia tak betul cara dia. So yang betul, yang jadinya dia cantik. Sebab api slow. Okay. Lepas masukkan tu, tutup ya. Tutup, api tu biar macam tu je. Dia akan masak slow je. Okay. Masa mula-mula buat tak terus jadi ya. Macam saya tak biasa buat yang manually. Saya selalu beli ready made. Ni first time yang saya buat tu. Macam ni jadi melekat-lekat. Dan second, ayah saya pula tunjuk cara buat macam ni. Dia suruh awak letak api panas, jadi macam ni. Tapi dia masak, tapi dia tak okey. Sebab masa nak pusing tu dia tak jadi. Dan mak saya call, dia cakap api saya terlalu kuat. So macam mana nak test api tu? Ambil air, syok. Kalau bunyi kuat sangat maksudnya panas. Biar dia macam tu, baru dia api yang sesuai untuk kita tuang adunan tu. Belum masak. Bila dia dah masak, tanda masak tu, dia akan keluar kat tepi-tepi tu, dia akan naik. Dia akan mula naik. So maksudnya dah masak. Kita boleh ambil dah. Okay. Saya nak tengok dah masak ke. Tengok ya. Kalau dia dah macam dah keluar macam ni, maksudnya dah masak. So kita boleh ambil dan letak. Dia berlubang-lubang macam ni. Kira dah masak dah tu. Okay. Dan cara saya ajar sekali lagi slow je bunyi tu. Maksudnya dia tak panas sangat. So kita boleh ambil dough. Actually kena tukar kepada satu lagi bekas kecil. Saya malas. Banyak benda nak cuci. So pusing je macam ni. Dia kena satu arah je. Macam ni je. Ikutlah arah mana you all sesuai. Dan tutup. Biar dia masak.
So inilah thosai dan chutney saya. Chutney pedas kelapa dan chutney tomato. Thosai gebung.